Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai murid-murid. Hari ini murid-murid akan belajar bersama Cikgu Fatihah Samira ataupun murid-murid boleh panggil Cikgu Mira. Jom kita tengok apa yang kita akan belajar hari ini. Okey, hari ini kita akan belajar 4 jenis ikatan dan simpulan. Okey, jom kita tengok pula. Apa itu ikatan? Ikatan ni biasanya kita gunakan untuk mengikat kayu, bulu, tiang, papan untuk membuat jambatan, tiang bendera, menara dan sebagainya. Biasanya dalam kegiatan berpengakap, beberapa ikatan digunakan seperti ikat serayah, ikat serong, ikat silang dan lilit balak. Dan ikatan ini memerlukan tali dan objek untuk diikat bersama. Kalau tidak ada tali dan objek, jadi ikatan tidak akan terjadi. Seterusnya kita tengok apa pula simpulan. Simpulan ni biasanya kita gunakan tali yang kecil dan sederhana saiznya. Ianya kita gunakan pada benda-benda kecil dan sederhana. Simpulan digunakan pada setiap tempat dan masa seperti di rumah, di hospital, mengikat kasut, bungkusan dan memulakan jahitan. Mesti murid-murid pernah lihat kan? Di rumah selalu kita guna untuk ikat kasut, untuk ikat bungkusan. Kalau bungkusan ni, bungkusan untuk biasanya macam mama-mama kita bila selepas beli barang dari kedai atau supermarket, mesti kena ikat macam begitu, kena simpul lah. Itu maksudnya adalah simpulan. Okey, seterusnya. Okey. Jenis yang ikatan yang akan kita belajar yang pertama adalah ikatan buku sila. Apa ikatan buku sila ni? Ikatan buku sila? Okey, ikatan buku sila ni kita gunakan untuk ikatkan pembalut atau kain andu. Kain andu ni adalah kain segitiga warna putih yang selalu kita ikat untuk apabila kecemasan, contoh macam kecederaan pada lengan, tangan, jadi kita ikat. Murid-murid mesti pernah nampak kan? Lepas tu ikatan ni pastikan untuk ikatan buku sila ni kita mesti pastikan tali yang kita gunakan adalah tali yang sama saiznya. Kalau tidak sama saiz maksudnya dia bukan ikatan buku sila. Jadi dia boleh digunakan juga untuk mematikan sebarang ikatan. Tapi sebenarnya ikatan ni dia direka agar kedua-dua atau puncak ujung tali tersebut dia senang dibuka semula. Okey, jom kita tengok teknik cara kita mengikat ikatan buku sila. Okey, pertama kita letakkan ujung tali, ni tali oranye dari tali nombor 1, lepas tali biru dari nombor 2, kita letakkan tali nombor 1 dan 2 di atas satu sama lain. Lepas tu kita masukkan ujung tali nombor 1 ni di bawah ujung tali nombor 2. Lepas tu kita lakukan ikatan sama dengan memasukkan tali nombor 2 di bawah. Jadi jadilah dia ikatan buku sila. Okey, fungsinya pula dan kegunaannya macam cikgu cakap tadi, untuk menyambung dua tali yang sama saiz, untuk mengikat bungkusan, kain pembalut dan sebagainya. Juga untuk mengikat pembalut segitiga semasa pertolongan cemas. Okey, senang kan? Okey, kita pergi seterusnya. Okey, cikgu akan tunjukkan video cara-cara membuat ikatan buku sila. Jom kita tengok. Okey, ni ujung tali. Okey, letakkan di bawah. Lepas tu okey, jadilah ikatan buku sila. Cikgu ulang lagi. Okey.
Okey, itu adalah cara-cara membuat ikatan buku sila. Okey, kita pergi untuk jenis yang kedua, iaitu simpulan pencuri. Simpulan pencuri? Takkan tali itu untuk mencuri kan? Okey, jom kita tengok. Apa pula simpulan mencuri ni? Simpulan ni adalah dia sangat sesuai untuk mengikat bungkusan. Okey, biasanya kita guna untuk kita ikat bungkusan kita sebab kita risau. Kita risau atau kita bimbang mungkin akan ada orang lain akan buka bungkusan tersebut. Jadi, bila kita ikat guna simpulan pencuri ni, kita boleh tahu sekiranya ada orang yang buka bungkusan kita. Sebab biasanya bila sudah orang buka, dia akan ikat kembali menggunakan ikatan buku sila. Jadi di situ kita tahu bahawa bungkusan tersebut telah dibuka oleh orang lain. Dia juga digunakan untuk aktiviti mendaki atau turun bukit. Okey, ni dia ikatan buku sila. Ni juga ada cara-caranya macam mana membuka ikatan buku sila ni kan. Pertama ni tali yang ada ni kan di antara pegangan tangan. Lepas tu kita buat lingkaran kecil dari tali melalui tali, lain kain terbogol. Lepas tu kita masukkan tangan ke lingkaran kecil tersebut. Kalau kita tarik kedua sisi ditarik ni, tali akan terlepas. Ini adalah rupa simpulan pencuri. Okey, kita tengok pula video cara-cara membuat simpulan pencuri. Okey, ni videonya. Okey. Dan dia tarik. Okey, cuba tunjukkan sekali lagi. Okey. Itu adalah cara-cara membuat simpulan pencuri. Okey, kita pergi yang seterusnya pula. Okey, seterusnya adalah ikatan bunga getih. Ikatan ni ada bunga juga kan? Okey, apa ni ikatan bunga getih? Biasanya ikatan bunga getih digunakan bagi menyambungkan tali yang tidak sama besar saiznya. Okey, kalau tadi ikatan bunga sila, kita gunakan untuk tali yang sama saiz. Jadi untuk ikatan bunga getih ni kena sama saiz, kena saiz yang berbeza. Contohnya biasanya dia gunakan untuk menyambungkan tali perahu dengan tali kapal. Sebab yang kita tahu tali perahu ni dia biasanya kecil berbanding tali kapal. Okey. Kita tengok pula tekniknya. Okey. Di sini kita boleh nampak pertama Nina, kita mulakan simpul. Lepas tu kemudian kita masukkan ujung tali B. Tadi itu tali A yang kita mulakan simpul tu. Tali B ni kita masukkan ujung dia supaya bersilang untuk membentuk simpul. Lepas tu yang sini untuk membentuk simpul kita tarik. Seterusnya sini kita tarik lagi kedua tali tersebut. Jadi terbentuklah simpul ikatan bunga getih. Okey, kegunaannya macam yang cikgu cakap, dia untuk menyambung dua tali yang tidak sama saiz ataupun satu tali itu adalah licin. Okey, ini adalah cara-cara membuat ikatan bunga getih. Kita tengok.
Okey, dia masukkan yang ujung, tali ujung. Okey, dia buat simpul. Kita tarik ujung. Kita masukkan lagi menjadi kesimpulan dan dia tarik. Okey, boleh dapat? Cikgu ulang lagi sekali ya. Okey, boleh tengok betul-betul ya. Okey, dan tarik. Siap. Kan? Senang kan? Okey, kita tinggal seterusnya pula. Okey. Jenis yang terakhir, yang keempat iaitu simpulan tindih kasih. Wah, ada kasih pula di sini kan? Okey, kita tengok apa pula simpulan tindih kasih ni. Simpulan tindih kasih ni digunakan untuk membuat gegelung tali yang tidak terjerut atau mengikat leher binatang supaya tidak terjerut. Dan jenis ikatan ni juga boleh digunakan dalam kejap-kejap menyelamat seperti menyelamatkan mangsa terjatuh ke dalam sungai. Okey, mesti murid-murid pernah nampak kan binatang peliharaan macam lembu, kambing begitu yang kena ikat tali di leher, kan? Sebenarnya itu menggunakan simpulan tindih kasih. Maksudnya kenapa gunakan simpulan tindih kasih ni supaya leher binatang kita tidak tercekik atau terjerut. Okey, cara-cara dia atau teknik dia, dia mulakan ikatan dengan membentuk satu bulatan. Nina, dia bentuk satu bulatan. Lepas tu dia masukkan yang ujung tali ni, Nina, ujung tali ni ke dalam bulatan yang tadi. Baru dia masukkan lagi ujung tali ke bawah tali dan masukkan kembali ke dalam bulatan tersebut. Jadi dia jadilah begini. Okey, di sini nampak kan? Yang ini orang yang di atas ni dia tarik orang yang di bawah yang jatuh di bukit ni. Tali ni sebenarnya orang yang jatuh tu dia masukkan di badan dia lah, di pinggang dia. Tapi bila orang-orang yang di atas yang tolong dia tu selamatkan dia tarik, jadi dia tidak terjerut pinggang dia. Okey, jom kita tengok cara-cara membuat simpulan tindih kasih. Okey, mula-mula dia buat bulatan. Okey, dan dia masukkan lagi tali tersebut di bulatan tadi dan dia tarik. Okey. Okey, jadilah simpulan tindih kasih. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Boleh tengok ya. Okey, siap. Boleh nampak? Boleh buat kan? Okey, mudah saja kan? Okey, itu adalah cara membuat simpulan tindih kasih. Seterusnya. Okey, kesimpulannya, belajar ikatan dan simpulan ni sememangnya sangat penting untuk kita apabila kita berrekreasi atau apabila berkhemah maupun untuk kita punya yang kita gunakan lah kadang dalam hidup kita. Okey, yang harian kita. Jadi penting untuk kita tahu dan belajar tentang ikatan-ikatan dan simpulan-simpulan semacam 4 jenis ikatan dan simpulan tadi yang sudah kita belajar itu. Okey. Okey, sebelum kita habiskan pembelajaran kita hari ini, pastinya ada tugasan untuk anak-anak murid semua. Okey, apa tugasan anak-anak murid? Okey, kali ini anak-anak murid, tugasan kalian adalah pilih satu jenis ikatan atau simpulan daripada 4 jenis tadi tu. Kemudian buat video cara-cara membuat ikatan atau simpulan tersebut. Jadi kamu boleh minta tolong kamu punya kakak, mama, ibu, bapa,
siapa-siapalah yang ada di rumah untuk merakam kamu ketika kamu buat ikatan tersebut. Jadi macam biasa, hantar tugasan yang telah siap kepada cikgu. Okey, dapat belajar sesuatu hari ini? Okey, syabas dan tahniah. Okey, kerana anda sudah berjaya mengikuti kelas hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih anak-anak murid. Jumpa lagi. Bye.